Language. Ya, Assalamualaikum Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Dr. Iskandar dan juga Nurhayatul. Ya, selamat pagi juga untuk Madini. Apa khabar Madini pada hari Ahad pagi-pagi begini? Alhamdulillah, saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat dan ceria saja ya. Ceria ya, tapi nampak macam kurang ceria. Kenapa ni? Mungkin terasa penat ataupun kurang sihat mungkin ya? Tidaklah, mungkin belum ambil sarapan ke dia. InsyaAllah selepas ini ambil sarapan. Tak apa-apa, lepas ni sarapan ni. Tapi mesti semangat ya Madini ya, semangat-semangat. Kita semangat. Ya, di hujung minggu, ya belum bersenam pagi ni, senam otot-otot muka. Okey, mungkin Madini dapat mengungsikan keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini. Bagaimana keadaan cuaca di sana? Ya. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Kuala Belait ya pada pagi ini dalam keadaan yang baik-baik saja ya Dr. Iskandar, dan kita juga ya sempat melihat beberapa individu sudah melakukan aktiviti awal pagi tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Madini, seperti yang kita ni kongsikan sebentar tadi ya, kata ni fenomena ketika ini sebab bekalan air nada di sekitar daerah Penanda Muara. Kalau Madini sendiri, apakah antara inisiatif sekiranya berlaku perkara sedemikian? Jadi apa yang perlu kita ni lakukan? Ya, secara peribadi ya, kalau kita pilih, kalau sekiranya berlaku antara penutupan air ataupun elektrik, saya rela ya elektrik itu ditutup, tapi air itu jangan. Memang kegunaan kita ni dengan air ni memang kegunaan setiap hari lah. Jadi bagi saya sendiri secara peribadi, ya kalau saya memang menyediakan tisu basah dan juga sanitizer, kerana dengan ada dua benda ni memang kegunaan kita ni setiap hari lah, terutamanya kita ni mencuci tangan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat ya, kegunaan kita terutamanya di kawasan tapak tangan kita sendiri ni, kita sentuh apa-apa saja benda dan kita ingin menyucinya, jadi kita ni ada hand sanitizer dan juga tisu basah. Tapi kalau bercakap dengan mandi dengan membersihkan diri dengan tisu basah ni memang lama lah sikit lah. Jadi ada baiknya je lah diorang tisu basah dan juga sanitizer. Itu kegunaan kalau sekiranya air dalam keadaan yang terhad. Ya, antara alternatif yang digunakan ya Madini ya. Iya. Jadi mungkin banyak informasi dan juga maklumat yang ingin dikongsikan dari daerah Belait, kami serahkan kepada Madini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berhujung minggu ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung yang akan dibawakan dari daerah Belait, Inspirasi Pagi Auda. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengungsikan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk tontonan bersama ya. Dan sebagai berkongsi bersama, sekali lagi keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hujung minggu ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengungsikan satu info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung akan mengadakan Tamu-Jati Kampung Merangking yang mana ianya diadakannya pada hari ini Ahad 1 Februari 2026 dan telah bermula seawal pukul 7.30 pagi dan akan diteruskan sehingga 12.30 hari ya. Dan aktiviti ini bertempat di Tamu-Jati Kampung Merangking. Itu dia satu info semasa. Sekarang kita akan meralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Di sebalik setiap mainan, tersimpan kenangan, minat dan cerita tersendiri. Bagi sesetengah orang, mainan bukan sekadar hiburan, tetapi satu koleksi pribadi yang penuh nilai emosi dan nostalgia. Menerusi pertemuan kali ini, tim Rampai Pagi akan membawa Auda meninjau dunia koleksi mainan pribadi. Satu hobi yang bukan sahaja digemari kanak-kanak, malah orang dewasa
yang menghargai seni, sejarah dan kenangan zaman kecil. Nama saya Daniel Lim. Aku seorang peminat main Legoan ni lah. Saya memang ada minat Lego sejak kanak-kanak lah. Yang aku pun fikir balik sejak dulu pun saya memang ada jual beli banyak lah. Kira untuk nikmatikan untuk kepuasan sendirilah. Andang dari dulu saya memang beli Legoan ni, mainan ini untuk kepuasan sendirilah. Lagipun kepuasaan ni sampai sekarang ni pun ada terasa masih. Jadi untuk memuaskan diri sendiri punya kanak-kanak dalam diri sendiri, aku masih membina sama itulah membalikan set macam mana. Kalau mainan macam ni ada banyak tu. Ya macam tradisi, macam Lego tradisi breakneck. Ya punya breakneck ya tradisional sikit, tapi ada juga yang pakai mix ataupun teknik ni. Kalau teknik aneh kira modern sikit, dia punya binaan pun technical sikit juga lah. Tapi dia punya fungsinya banyak juga, macam dalamnya ada engine boleh kita lihat, dia punya pintunya pun boleh dibukakan dan sebagainya lah. Anggarannya, kalau kan fikir saja anggarannya mungkin 60 lebih ke atas lah tu. Untuk Lego saja. Untuk Lego saja. Kira ia punya modelnya sama itulah jenisnya. Koleksi ini merangkumi pelbagai jenis mainan, daripada figura aksi, kereta mainan hinggalah edisi terhad yang sukar didapati di pasaran. Bagi pengumpul, nilai sesuatu mainan bukan hanya terletak pada harga, tetapi pada kenangan dan cerita di sebaliknya. Yang paling istimewa adalah itulah yang paling besar lah, yang kereta supercar lah. Itu yang paling istimewa lah, pasal dia punya tu bukan semestinya partsnya banyak juga, tapi dia punya fungsinya pun banyak juga. Macam dia punya pintu dapat dibukakan, dia punya transmission pun macam kereta benar lah yang dibinakan. Kalau set yang damit berhabis macam ini, dah sampai 2-3 jam lah. Tapi kalau yang set yang paling besar tu, macam kereta supercar tu, kira jangkanya mungkin 2-3 hari lah disiapkan. Mesti itulah berhati-hatilah membinakan. Kalau satu parts yang kita pasangkan salah, kau terpaksa dibuatkan balik selagi itu. Jadi kau mesti berhati-hati. Itulah. Kalau kan ditahan lama, boleh pulang simpankan dalam almari. Tapi kalau yang paling bagus, simpankan jauh dari tingkap lah. Kalau ya plastik ini dikena matahari, ya sanang kuning tu. Kalau macam mana, yang dulu sudah macam mana, ini pun berikap sudah ya punya stikernya. Tapi masih juga ada tu nilai lah bagi aku ni. Pasalnya ni salah satu Lego yang paling lama lah yang ku ada ni. Berapa lama ni sudah? Ini yang Lego ni dari 2006 tu. Cabarannya mungkin itulah kan cari saja ya punya setnya. Walaupun sekarang banyak jual kedai ada jualkan set macam mana. Yang set yang mungkin khas sikit, yang limited edition atau yang payah sikit lah dicarikan. Lagipun kalau kau mau beli setnya, kau mesti jual bina juga setnya. So, bermakanlah masanya tu untuk membinakan set macam tadi aku cerita. Ya, yang paling damit pun 2-3 jam, yang besar 2-3 hari macam tu. Andang ada juga akan menambah, bukan semestinya untuk diri sendiri, tapi untuk itulah kepuasaan bagi keluarga. Pasal kalau kan membina set macam ni, syok juga bagi keluarga lah, pasal kami dapat membinakan sama-sama macam itu. Mengumpul mainan juga memerlukan penjagaan rapi. Daripada penyimpanan, pembersihan sehinggalah memastikan ia kekal dalam keadaan baik. Nasihatnya senang saja, pasal sekarang senang sudah dapat membeli set macam ni. Bukan macam zaman dulu. Zaman dulu payah juga kan beli set macam ni di Brunei. Tapi sekarang banyak juga kedai sudah ada menjualkan.
Lagipun kalau seorang kan ingin start collectionnya, boleh start dari damit. Pasal collectionnya Lego macam mana, dia punya setnya berbeza tu. Ada some yang basal, ada some yang damit. Ya ikut orang-orangnya lah. Kalau orang mau buatkan pasar, ada juga set untuk orangnya. Kalau orangnya mau beli set yang damit, boleh ada juga yang punya tu. Yang ni Lego ni sesuainya untuk semua umurnya. Pasal dia khas, ada setnya khas untuk orang kanak-kanak, ada setnya khas untuk dewasa, ada juga yang mix juga. So jadinya kita boleh itulah beli set yang kita inginkan cuba dalam dia punya hatnya lah tu. Kira senang dibuatkan. Hobi mengumpul mainan membuktikan bahawa minat tidak mengenal usia. Ia boleh menjadi sumber kegembiraan dan inspirasi. Koleksi mainan peribadi lebih daripada sekadar barang. Ia adalah cerita, kenangan dan identiti pemiliknya.